وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل سلم على نور الأنوار سير الأسرار وانترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل سلم على نور الأنوار سير الأسرار وانترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kita ulang ya sambil kita menunggu doktor masuk. Ada yang request ucapan raya. Baik, kita ulang sekali lagi insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar وسير الأسرار وانترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Sekarang masa menunjukkan jam 7 minit. Selamat pagi kepada para peserta yang berada di mana-mana seluruh Malaysia, mungkin yang ada di Singapura, saudari jurubahasa isyarat kita, kemudian teman-teman yang mungkin berada di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan negara-negara yang faham akan bahasa Melayu. InsyaAllah boleh share kita punya live ini seluas yang mungkin di sini. Boleh jadi ke mana-mana sahaja pelosok dunia supaya kita dapat menebarkan lebih banyak manfaat
kita bermula dari hujung jari. Sekarang semuanya bermula di hujung jari. Okay? Semoga itu menjadi satu amal jariah untuk kita lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Baik. Tanpa melengahkan waktu, insyaAllah kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi ini, pada pagi yang mulia ini, pada tarikh 23 Mei bersamaan dengan 11 Ramadan. Selamat Hari Raya saya ucapkan. Mohon maaf, 11 Syawal. 11 Syawal. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua penonton, kepada Doktor Muhammad Firdaus Widisempo, kepada saudari jurubahasa isyarat kita, saudari Suhaila. Tanpa melengahkan masa, marilah kita buka acara kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Seterusnya kita akan mulakan siri kita yang ke enam ini. Mempersilakan Sempo untuk meneruskan acara. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara moderator Mustafa dan GBA kita, jurubahasa isyarat kita Suhaila. Mohon maaf karena saya lambat sikit. Budak-budak saya kacau tadi malam, lambat tidur. Jam 2 pagi baru tidur. Okey, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi'u ni'amah wa yukafi'u mazidah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام كمال على سيدنا محمد واكشه اللهم بنورك ما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه الذي أذاه من كل سوء اللهم فرج كربي كما وعدت اللهم يا محول الحال والأول حول أحوالنا إلى أحسن مما كان خدمة للإيمان خدمة للقرآن وتفسيره أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله. Sila Ustaz Moderator nampakkan naskah di skrin. Kita mulakan pada pagi ini dengan muka surat 36. Kita sambung yang kemarin. Boleh kita minta saudara teknikal kita untuk paparkan di skrin. Baik, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemuliaan surah Al-Fatihah. Berikut ini kemuliaan surah Al-Fatihah berdasarkan riwayat sahih
daripada baginda Nabi SAW. Yang pertama, surah Al-Fatihah adalah surah Al-Quran yang paling mulia. Kenyataan ini didasarkan kepada riwayat Abu Sa'id Al-Mu'alla yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada senarai nama-nama surah Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah adalah ubat yang berkat yang dapat menyembuhkan penyakit. Kenyataan ini didasarkan kepada hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh kedua-dua imam hadis, Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada senarai nama surah Al-Fatihah. Baik, yang ketiga, apabila Al-Fatihah diturunkan kepada baginda Nabi SAW, sebuah pintu langit terbuka yang mana sebelumnya tidak pernah terbuka. Lalu turunlah satu malaikat yang sebelumnya tidak pernah turun ke bumi untuk memberitahu baginda mengenai kemuliaan surah Al-Fatihah. Yang keempat, bacaan Al-Fatihah menjadi syarat sah solat. Kenyataan ini berdasarkan banyak hadis sahih, di antara hadis berikut ini. An Ubadah bin As-Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ubadah bin Al-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni Al-Fatihah. Hadis sahih Al-Bukhari, Ubadah bin As-Samit, juz 1. Ya. Sudi saya nak kongsikan di sini bahawa dalam studi ilmu Al-Quran, setiap surah itu memang ada perbincangan khasnya berkaitan dengan fadail, ya, as-suwar, kemuliaan surah-surah Al-Quran. Namun ya, kebanyakan hadis-hadis yang dikongsi itu adalah hadis yang lemah. Jadi penulis dalam tafsir Permata Nusantara ini mengambil satu pendekatan bahawa penulis tidak akan menyebutkan kemuliaan surah yang didasarkan kepada hadis yang lemah. Jadi saya penulis hanya akan menyebutkan hadis-hadis yang sahih, ya, paling rendah hasanah darjatnya, ia berkaitan dengan fadailus suwar. Jadi apabila saya menyebutkan hadis lemah berkaitan dengan fadailus suwar, kemuliaan surah, maka saya pasti akan menyebutkan kedudukan atau status riwayat itu, bahawa riwayat itu adalah lemah. Tapi insya-Allah sedaya upaya penulis akan menghindari hadis-hadis yang lemah. Sekiranya ada hadis yang kuat berkaitan dengan kemuliaan satu surah. Okey. Baik. Sudah. Kita lanjut. Maqasid surah Al-Fatihah. Maqasid surah Al-Fatihah adalah berbilang-bilang dan tidak sama antara satu ulama dengan ulama lain. Hal ini tertakluk kepada ijtihad masing-masing. Oleh itu, penulis pun dalam perkara ini hanya akan mengeluarkan maqasid utama sahaja. Setiap surah berdasarkan kefahaman yang dikurniakan. Seperti yang sedia maklum bahawa surah Al-Fatihah mengandungi semua maqasid Al-Quran. Inilah keistimewaan surah Al-Fatihah berbanding surah-surah lain. Berikut ini merupakan maqasid utama Al-Fatihah. Yang pertama, uluhiyah, atau ketuhanan. Al-Fatihah menyatakan bahawa manusia dan semua makhluk sekalian alam adalah bertuhankan Allah yang Maha Esa, Tuhan yang memiliki sifat-sifat mulia seperti Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, yakni Ar-Rahim. Allah adalah Tuhan sekalian alam
Rabbul Alamin, Allah adalah pemilik dan penguasa hari akhirat, Maliki Yaumiddin. Oleh itu, manusia wajib untuk sentiasa mengingati Allah melalui zikir yang berterusan, yang terzahir pada firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka juga pada masa yang sama wajib menyatakan puji-pujian kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dengan sempurna dan menguruskan pentadbirannya dengan sempurna juga seperti yang terzahir melalui firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Baik, yang kedua, hari akhirat sebagai destinasi terakhir perjalanan manusia. Orang beriman berbuat dan bekerja di dunia untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Hari akhirat yakni yaumul akhirah yang akan menzahirkan hakikat agama Allah yang sebenar yang diredainya. Hari pembalasan yaumil ma'ad yang akan menzahirkan kuasa mutlak dan keadilan mutlak Allah. Hari kembalinya semua makhluk kepada Tuhannya, Yaumul Ma'ad, yang banyak menunjukkan kemuliaan baginda Nabi SAW di sisi Tuhannya dan kemuliaan umat ke atas sekalian umat. Kenyataan ini terzahir melalui firman-Nya, yakni Maliki Yaumiddin. Baik, yang ketiga, Al-Fatihah menyatakan perkara ubudiyah, iaitu perkara kehambaan manusia yang amat perlu kepada keikhlasan dalam beribadah dan berdoa. Hamba sejati adalah hamba yang hanya mengenal Allah sebagai Tuhan. Kepada Dia beribadah dan berdoa seperti yang terzahir dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai seorang hamba, manusia juga dituntut pada masa yang sama untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah melalui ibadah dan doa. Umat yang bersyukur adalah umat yang taat beribadah. Umat yang bersyukur adalah umat yang rapat dengan Tuhannya melalui doa yang ikhlas. Kenyataan ini terzahir melalui firman-Nya, Ihdinas siratal mustaqim. Baik, yang keempat, Al-Fatihah turut menyatakan perkara nubuwah, iaitu perkara kenabian yang amat diperlukan setiap umat dalam meniti kehidupan ini. Melalui seorang Nabi, manusia mengetahui jalan hidup yang sebenar yang dapat membawa kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Oleh itu, Al-Fatihah menyatakan bahawa jalan hidup yang berkat adalah jalan hidup para Nabi, As-Siddiqin, iaitu orang-orang yang jujur, zahir dan batin, niat, perkataan dan perbuatan. Orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Inilah jalan hidup yang berkat yang membawa kepada kebahagiaan menikmati nikmat Allah yang turun tercurah-curah. Al-Fatihah turut menyatakan jalan hidup yang terpesong, iaitu jalan hidup orang-orang Yahudi yang dimurkai Allah dan jalan hidup orang-orang Nasrani yang sesat dan seumpama mereka, supaya umat Islam dapat mengelakkan diri daripada jalan hidup seperti ini. Kenyataan ini terzahir melalui firman-Nya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala ad-dallin. Ya. Sulit saya nak kongsikan pada segmen ini ya, bahawa Al-Quran mempunyai maqasid. Ya, Al-Quran mempunyai maksud utama di sebalik penurunannya. Perkara yang sama juga berlaku pada surah-surah Al-Quran. Setiap surah mempunyai maqasid di sebalik penurunannya. Jadi kita kena cakna ya, kita ada maqasidus syariah. Maksud di sebalik hukum hakam itu diturunkan. Kita ada maqasid Al-Quran, kita ada maqasid surah. Ya, kalau pelajar USIM ditanya apa itu maqasid syariah, saya rasa dia hafaz tu. On the spot dia boleh bagi jawaban. Maqasid syariah ya untuk menjaga agama,
untuk menjaga harta, untuk menjaga nyawa, untuk menjaga keturunan, untuk menjaga maruah. Mereka memang sudah hafaz itu. Apabila penjelasan ditanya, apa maqasid surah Al-Quran? Barulah dia teragak-agak. Kalau ditanya lagi secara perinci apakah maqasid surah Al-Fatihah, lebih teragak-agak. Jadi ini kita perlu ambil kira ya, kita kena faham maqasid setiap surah. Sebab pentafsiran setiap surah dia tidak lari daripada maqasid surah ini. Ia masih boleh dikaitkan dengan maksud utama di sebalik penurunan setiap surah itu ya. Dan maqasid surah ini seperti yang saya nyatakan dalam tafsir ini, maqasid Al-Quran dan maqasid surah itu berbilang-bilang. Kenapa? Sebab ulama punya pandangan sendiri, tak sama. Ya, tak sama dengan maqasid syariah ya. Macam maqasid Al-Quran. Jika kita ditanya apa tujuan utama di sebalik penurunan Al-Quran, apa maqasid utamanya? Berdasarkan kepahaman Said Nursi, ada 4. Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan uluhiyah, perkara ketuhanan. Yang kedua, perkara nubuwah, kenabian. Yang ketiga, perkara al-hajj, hari kebangkitan di hari kiamat dan perkumpulan manusia di padang mahsyar untuk dihisab. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran diturunkan untuk menegakkan keadilan. Ini adalah 4 perkara utama menurut Said Nursi. Tapi kalau Anda menjawab soalan tadi berdasarkan pandangan Sultanul Ulama, Syekh Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaid al-Ahkam fi Islahil Anam, Syekh Izzuddin Abdul Salam dia cakap bahawa maqasid utama Al-Quran adalah memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah manusia untuk melakukan keburukan. Itu maqasid utamanya. Tapi kalau Anda menjawab soalan itu berdasarkan dengan pandangan Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, kitab tafsirnya, Ibnu Ashur cakap maqasid utama Al-Quran adalah untuk melakukan islah, perubahan, revolusi. Al-Quran diturunkan untuk melakukan islah, perubahan ke arah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan. Jadi kita kena ambil cara ini ya. Macam mana pula dengan maqasid Al-Fatihah, sudah tadi disebutkan satu persatu ya. Hanya saja keistimewaannya surah Al-Fatihah, semua maqasid Al-Quran itu ada semua dalam maqasid surah Al-Fatihah. Jadi satu surah dalam Al-Quran mengandungi semua maqasid Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Okey, lanjut. Baik. At-ta'awuz dan hukumnya. At-ta'awuz adalah bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim yang selalunya dibaca sebelum memulakan bacaan Al-Quran sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah dalam surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Oleh itu, baginda Nabi SAW membacanya dan menggalakkan bacaannya untuk banyak keperluan sebagai bentuk perlindungan daripada gangguan syaitan. Menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ulama sepakat bahawa ta'awuz ini bukanlah bahagian daripada Al-Quran dan bukan pula ayat Al-Quran. Keperluan kepada at-ta'awuz atau isti'adah adalah banyak selain untuk memulakan setiap bacaan Al-Quran. At-ta'awuz juga diperlukan dalam solat. Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpandangan bahawa berta'awuz adalah baik pada rakaat pertama dalam solat. Walaupun demikian, mereka juga turut menggalakkan bacaannya pada setiap rakaat. Manakala Imam Malik tidak berta'awuz pada solat fardu dan berta'awuz pada solat sunat yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudatul Talibin,
pada pandangan mazhab Syafi'i yang paling zahir, yakni Al-Azhar, pada masalah berta'awuz dalam solat adalah dibaca dengan bacaan yang samar, bukan bacaan yang terang. Sama ada dalam solat yang memerlukan bacaan yang terang, kedengaran, ataupun solat yang hanya perlu kepada bacaan yang samar-samar. Menurut As-Saydalani dan beberapa ulama Syafi'i yang lain, inilah pandangan baharu, Al-Qawl Al-Jadid, Imam Syafi'i ketika sudah berada di Mesir. Pada pandangan Ar-Rafi'i, dalam kitabnya Fathul Aziz, digalakkan dalam mazhab Syafi'i untuk berta'awuz dengan samar-samar dalam apa juga keadaan, kerana ia adalah zikir yang digalakkan bacaannya antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Oleh itu, disunatkan bacaannya dengan samar-samar macam bacaan doa iftitah. Berikut ini hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan keperluan kepada berta'awuz dalam solat. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili kabbar thumma yaqul سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ Abu Sa'id Al-Khudri berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur di waktu malam, maka ia akan bertakbir, kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudian membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali, kemudian membaca Allahu akbar kabira sebanyak 3 kali, kemudian membaca A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, yang bermaksud aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang direjam, daripada bisikannya, tiupan dan gangguannya. Kemudian baginda memulakan bacaan solatnya. Hadis Sunan Abu Dawud, Abu Sa'id Al-Khudri. Okey, saya nak kongsi di sini bahawa sebenarnya kita sudah mulai masuk sikit demi sikit pentafsiran Al-Fatihah, bermula kepada ta'awuz. Ta'awuz bukanlah ayat daripada Al-Qurannya, itu adalah kesepakatan ulama. Hanya saja ta'awuz ini digalakkan karena dalam Al-Quran ada perintah untuk berta'awuz Wa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran maka berta'awuzlah. Ya. Hanya saja ta'awuz ini dalam solat ada perbezaan pandangan ulama lah. Saya hanya ingin seperti yang tadi dikongsikan, hanya saja saya nak fokus kepada mazhab Syafi'i sebab kita semuanya bermazhab Syafi'i kan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i semuanya sepakat bahawa ta'awuz itu harus dibaca dalam keadaan samar-samar. Sama ada ianya solat wajib atau solat fardu atau solat sunnah, sama ada solat itu solat yang memerlukan bacaan yang jelas terang, jahar, atau solat yang memerlukan bacaan yang samar-samar atau sir. Kemudian di manakah letaknya bacaan ta'awuz itu? Dalam mazhab Syafi'i dia dibaca selepas takbiratul ihram. Jadi kita Allahu Akbar, sebelum membaca bismillah, di situ kita berta'awuz. Auzubillah dengan sama-sama auzubillahi minasyaitonir rajim, barulah kita baca Al-Fatihah. Di situ letaknya bacaan ta'awuz dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i.
Kemudian ini hadis yang tadi dibaca itu adalah asas kedua terhadap bacaan ta'awuz yang digalakkan oleh baginda Nabi. Jadi kalau kalian duduk di rumah yang berhantu, ada pocong, selalu nampak, bacalah itu. Jadi kalau kalian bangun daripada tidur, jangan sekali-kali langsung lompat ke tandas. Perbaiki dulu kau punya ingatan. Biasanya kita kan kalau bangun langsung lompat ke tandas kan. Biasanya dalam keadaan macam tu kita mudah kena gangguan oleh makhluk-makhluk halus lah. Jadi selepas bangun itu, Anda duduk baik-baik, perbaiki ingatan, baca subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduk la ilaha gairuk. Okey? La ilaha gairuk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru baca a'udzubillahi minas samiil alim minasyaitanir rajim min hamasihi wa nafthihi wa nafsihi. Kemudian engkau terbang masuk ke tandas. Insya-Allah tidak ada yang akan ganggu engkau. Tapi kalau engkau langsung terbang selepas tidur, disitulah berpeluang engkau diganggu oleh makhluk-makhluk halus, pocong dan saudara-saudaranya. Okey, lanjut. Okay, baik, kita lanjut ya. Keperluan berta'awuz dalam solat untuk mengelakkan diri daripada gangguan syaitan yang mahu merosakkan khusyuk orang yang solat turut direkodkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. An Abi Al-Ala anna Uthman bin Abi Al-As ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذاك الشيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. Abul A'la menyatakan bahawa sesungguhnya Uthman bin Abi Al-As datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalang aku daripada solat. Dia mengelirukan bacaan solatku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, itu adalah syaitan yang dipanggil Khanzab. Sekiranya engkau merasakan kehadirannya, maka berta'awuz dengan meminta perlindungan dengan Allah daripada syaitan itu dan meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Ia berkata, aku pun melakukan itu, lalu Allah mengusirnya dariku. Hadis sahih Muslim. Ya. Tadi dalam mazhab Imam Syafi'i, letak bacaan ta'awuz itu selepas kita takbiratul ihram dan sebelum memulakan bacaan Al-Fatihah. Tetapi andaian meskipun kita sudah baca ta'awuz, syaitan Khanzab, kita kena tahu ya, syaitan yang selalu mengganggu kita dalam soal namanya Khanzab. Kita ta'awuz lagi, bolehlah kita berta'awuz untuk mengelakkan diri kita daripada gangguan Khanzab. Ya, Khanzab. Jadi kalau engkau diganggu oleh syaitan Khanzab, kau cakap, Khanzab, enyahlah engkau, pergilah engkau Khanzab. Sebut nama dia, takut dia itu, ini orang dia tahu nama aku. Jadi macamlah kalau biasanya kan kalau kita baca ayat-ayat yang mutasyabihat kan, macam qul ya ayyuhal kafirun, biasanya tu bertukar-tukar ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun kan. Jadi kalau anda membaca Al-Kafirun kemudian selalu bertukar-tukar ayatnya, fa'lam, ketahuilah Khanzab ada mengganggu kau. Kau usir Khanzab dengan berta'awuz. Okey, sila lanjut. Okay, baik. Selain berta'awuz dalam solat, ia turut digalakkan dalam mengawal emosi seperti hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. An Adi bin Thabit haddathana Sulaiman ibn Surat qala istabba rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julusun wa ahaduhuma yasubbu sahibahu
مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون. Adi bin Thabit berkata, Sulaiman bin Surat memberitahu kami bahawa dua orang lelaki saling mencela satu sama lain di sisi baginda Nabi SAW, dan kami pun pada masa itu duduk bersama dengan baginda. Salah seorang di antara mereka mencaci kawannya dalam keadaan marah dengan muka yang merah. Lalu baginda Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, sekiranya ia menyebutnya, maka akan hilang apa jua perkara yang tidak baik dalam dirinya. Sekiranya ia mengatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lalu mereka berkata kepada lelaki itu, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan baginda Nabi SAW tadi? Ia menjawab, sesungguhnya aku bukanlah orang yang gila. Bermaksud dia mendengarnya. Hadis sahih Bukhari. Ya. Jadi ta'awuz ini banyak kegunaannya sebenarnya ya, bukan hanya dalam solat untuk mengelakkan diri kita daripada gangguan syaitan, tapi ta'awuz ini juga diperlukan untuk meredam untuk memadamkan kita punya emosi dan amarah. Sebab ada masanya kita marah pada perkara yang remeh-temeh. Selepas kita sadar, kita pun baru insafkan, kenapa pula saya marah? Naik darah padahal ini perkara remeh-temeh kan? Jadi ketahuilah, apabila anda marah pada perkara-perkara yang semacam itu, di situ ada syaitan yang mengobar-ngobarkan api kemarahan anda. Jadi macam api, ada syaitan yang menyiramkan kepada api itu minyak, sama ada minyak tanah atau petrol, ya. Jadi supaya perkara remeh-temeh ini tidak menguasai anda, kemarahan tidak menguasai anda, cepat-cepatlah berta'awuz. Tapi kalau engkau tanya apa nama syaitan Ustaz yang mengganggu ketika kita dalam keadaan marah, emosi, aku tak tahu. Baginda Nabi tidak cakap. Apakah khansab atau syaitan lain, wallahu a'lam. Okey. Kita sambung Ustaz. Sila. Baik. Selain bacaan A'udzubillahi minasyaitanirrajim ini, terdapat juga jenis lain bacaan ta'awuz, iaitu A'udzubillahi sami'al alimi minasyaitanirrajim, berdasarkan kefahaman terhadap surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan surah Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'idz billah innahu huwas sami'ul alim. Jenis bacaan ta'awuz ini juga disokong oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang telah disebutkan sebelumnya. Selain jenis bacaan ini, masih banyak lagi jenis bacaan ta'awuz yang disebutkan ulama, seperti yang telah dikumpulkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya. Berdasarkan kepentingan berta'awuz seperti yang direkodkan dalam kesemua hadis tersebut, penulis melihat keperluan manusia yang sangat tinggi kepada ta'awuz dalam banyak perkara. Macam keperluan manusia kepada basmalah. Kita perlukan ta'awuz dalam solat sebelum memulakan bacaan Al-Quran, ketika mahu belajar, masuk tandas dan masih banyak lagi perkara lain yang memerlukan ta'awuz. Menurut Marzuq bin Hayyas Al-Zahrani,
Ta'awuz memberikan penjagaan terhadap roh dan pada masa yang sama turut menjaga jasad kita. Ya, jadi kalian apabila mendengarkan jenis ta'awuz yang tak biasa kalian dengar, sebab yang biasanya kita dengarkan na'udzubillahi minasyaitonirrajim kan. Jadi apabila kalian mendengarkan bacaan ta'awuz yang lain tak sama dengan apa yang kalian baca, apa yang kalian dengar selalunya, kalian jangan langsung cakap ini bid'ah ta'awuz lah. Sebab ta'awuz memang banyak jenisnya ya. Kalau kita rujuk tafsir Ibnu Katsir itu, banyak sekali jenis-jenis ta'awuz. Ya, dan setiap ta'awuz itu semuanya ada dasar pengambilannya lah. Sama ada daripada Al-Quran atau daripada hadis ya. Tapi kita tak payahlah hafaz semua jenis ta'awuz itu, cukup kita ambil satu atau dua jenis lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dah cukup. Yang penting anda berta'awuz dalam semua perkara, itu yang penting. Adapun jenis-jenisnya itu ya tertakluk kepada keperluan masing-masing lah. Okey, sila. Baik. Menurut Sulaiman bin Ibrahim Al-Lahib dalam kitabnya Al-Lubab di tafsir Al-Isti'azah, dan Al-Isti'azah mempunyai rukun-rukun seperti berikut. Yang pertama, lafaz Al-Isti'azah seperti yang telah disebutkan. Yang kedua, orang yang berta'awuz iaitu orang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada agama Islam. Yang ketiga, berta'awuz dengan lidah dan meyakini dalam hati bahawa berkat al-isti'adzah akan melindungi dirinya daripada gangguan syaitan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berta'awuz daripada syaitan yang direjam. Yang kelima, maksud di sebalik al-isti'adzah iaitu terselamat daripada fitnah syaitan yang sentiasa mahukan manusia terpesong dan tersasar jauh daripada jalan hidup yang benar. Kita berta'awuz supaya agama, dunia dan akhirat kita selamat. Ya, ini yang penting kena diambil kira dalam berta'awuz. Supaya berkat berta'awuz itu turun kepada kita. Aku risau apabila engkau nanti jumpa pocong, engkau dah ta'awuz, pocongnya tak lari. Akhirnya kalian pun bertanya, siapa yang silap ini? Aku kata pocong. Kenapa pocong tak lari-lari? Kemungkinannya niat anda, keyakinan anda belum sampai kepada level atau taraf yang memungkinkan berkat ta'awuz turun. Jadi perbetulkan niat, perbetulkan keyakinan, ta'awuz lagi. InsyaAllah akan pergi pocong tu. Okey, lanjut. Baik. Tafsir at-ta'awuz. Perkataan yang populer di tanah Melayu yang merujuk kepada bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah at-ta'awuz. Di tanah Bugis Melayu, orang Bugis menyebutnya ta'awuze. Benar Ustaz? Ya. Dan berta'awuz dengan perkataan mat ta'awuze. Menurut Tuan Guru Ni Abdul Aziz dalam tafsirnya, makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah seperti berikut. Wahai Tuhan, aku minta tolong beri perlindungan kepada aku daripada syaitan. Tidak ada tok bomoh boleh melindungi aku daripada syaitan. Tidak ada ubat di kedai boleh mengubat aku daripada syaitan. Tidak ada jampi dan tidak ada yang lain daripadamu sahaja. Wahai Tuhan, boleh melindungi aku daripada syaitan. Ya. Jadi ta'awuz ini dalam masyarakat Bugis Melayu itu dipanggil dengan ta'awuz. Kalau berta'awuz, biasanya dia cakap hey anak, at-ta'awuz kau. Maksudnya marilah engkau berta'awuz lah. Ta'awuz ya. Cuba tengok makna ta'awuz dalam tafsir tuan guru kita Ni Abdul Aziz. Sungguh dalam kan? Jadi kalau kita sebenarnya berta'awuz itu sama kalau kita mengatakan kami tidak mengandalkan tok bomoh.
Bomo-bomo tak ada lagi kuasa di sini. Kami tidak mengandalkan ubat di kedai. Ubat tak ada lagi gunanya kalau kita berdepan dengan syaitan. Tak ada lagi jampi-jampi, tok dukun, tak ada. Yang ada hanyalah kuasa Allah semata. Hanya kuasa Allah semata yang boleh melindungi kita daripada syaitan. Sungguh dalam maknanya ta'awuz dalam tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz. Sila. Baik. Pada pandangan Ar-Razi dalam tafsirnya, berta'awuz membawa maksud kepada meminta tolong kepada Allah untuk memberikan perlindungannya daripada segala sesuatu yang dilarang dan yang dicegah untuk diperbuat, sama ada berkait dengan akidah atau amalan-amalan zahir. Fakhruddin Ar-Razi seterusnya menyatakan bahawa berta'awuz tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu, perasaan, hati dan amal. Ya. Ada yang menarik daripada pernyataan Ar-Razi kan. Selalunya kalau kita membaca ta'awuz kan karena kita nak mengelakkan diri daripada gangguan syaitan kan. Tapi Ar-Razi cakap, tak betul macam tu. Ini ta'awuz bukan hanya untuk menjauhkan diri daripada gangguan syaitan. Tapi ta'awuz ini kita baca supaya kita mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang buruk. Ya, macam supaya kita berta'awuz supaya kita terhindar daripada pemikiran-pemikiran yang terpesong, daripada sekularisme, daripada ateisme dan seterusnya lah, yang isme-isme itu banyak. Saya rasa pandangan Ar-Razi ini kena diambil kira. Jadi kita sememangnya setiap hari sebelum keluar rumah kita kena baca ta'awuz selalu supaya kita terhindar bukan hanya daripada syaitan tapi daripada pengaruh-pengaruh lingkungan yang tak betul, ya, pengaruh-pengaruh pemikiran yang terpesong dan seterusnya. Okey, sila lanjut. Baik. Berarti bukan sekadar syaitan, Ustaz, masih banyak betul. yang lain. Betul. Tadi seperti di mana tadi? Fakhruddin Ar-Razi seterusnya menyatakan bahawa berta'awuz tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu, perasaan, hati dan amal. Seorang hamba sepatutnya mengetahui bahawa ia berada dalam keadaan yang lemah untuk memperolehi semua manfaat duniawi dan ukhrawi dan lemah untuk menolak sebarang mudarat daripada dirinya. Ia juga turut mengetahui bahawa Allah Maha berkemampuan untuk mendatangkan semua jenis manfaat duniawi dan ukhrawi serta berkemampuan menolak semua mudarat. Sekiranya ilmu ini ada dalam hati seseorang hamba, maka hati hamba itu akan mengalami khusyuk dan tawaduk. Kondisi seperti ini sekiranya berterusan menjadikan seorang hamba berada pada tahap kehambaan sebagai seorang murid yang mahukan penjagaan Allah terhadap dirinya daripada segala kekurangan dan kelemahan diri dan mahukan juga keistimewaan berupa kebaikan yang melimpah ruah. Oleh itu, ia sentiasa berta'awuz dengan lidahnya. Ringkasnya, konsep berta'awuz seperti ini akan menyampaikan seseorang kepada tahap keyakinan terhadap rububiyah Allah yang sempurna dan ubudiyah manusia yang berada pada tahap yang hina, yang sentiasa perlu kepada perlindungan Tuhannya. Di dalam Al-Quran, berta'awuz ada masanya dengan menyebut lafaz jalalah, iaitu Allah, atau menyebut sifatnya seperti Ar-Rabb dan Ar-Rahman, atau menyebut kata ganti yang merujuk kepada Allah. Berikut senarai ayat yang menyebut lafaz jalalah, yakni Allah, dalam berta'awuz seperti yang disenaraikan Sulaiman bin Ibrahim Al-Lahim. Yang pertama, firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Yang kedua,
Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul alim. Yang keempat, firman Allah dalam surah Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'idz billah innahu huwas sami'ul basir. Yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 67. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Yang keenam, surah Yusuf ayat 23 dan 79. Qala ma'adzallah. Adapun senarai ayat yang menyebut lafaz jalalah ar-rabb dalam berta'awuz adalah seperti berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq, dan firmannya dalam surah An-Nas ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 27 yang merekodkan perkataan Nabi Musa. Wa qala Musa inni 'udtu birabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 20 yang turut merekodkan perkataan Nabi Musa. Wa inni 'udtu birabbi wa rabbikum an tarjumun. Al-Quran ada masanya menyebutkan kata ganti yang merujuk kepada Allah dalam berta'awuz seperti berikut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 36 yang merekodkan doa isteri Imran. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Al-Quran turut menyebutkan sifat Allah, yakni Ar-Rahman, sekali dalam berta'awuz seperti firman Allah dalam surah Maryam. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Berdasarkan data berta'awuz dalam Al-Quran, lafaz jalalah Allah dan sifat Allah, yakni Ar-Rabb, adalah lebih banyak disebutkan. Hal ini kerana lafaz jalalah, yakni Allah, menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Dengan berta'awuz, a'udzubillah, jenis macam ini, kita menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah dalam hati. Kita perlukan perasaan jiwa yang sedemikian untuk membangunkan keberanian dalam berdepan dengan syaitan. Ada masanya kita kurang bijak dalam mengawal perasaan takut. Ada masanya perasaan takut justru lebih menguasai diri kita. Hal ini kerana cerita-cerita hantu yang banyak berkembang di masyarakat ditambah dengan filem hantu di layar kaca TV dan pawagam. Kesemua ini biang rasa takut yang mengacau fikiran. Oleh itu, kita berta'awud supaya terselamat daripada perasaan takut yang melampau. Sekiranya rasa takut berterusan atau rasa takut menjadi-jadi selepas berta'awuz, maka ada yang tidak kena dengan diri kita, bukan berta'awuz yang tidak mujarab. Tetapi akidah dan keyakinan kita ada yang tidak kena dan perlu diperbetulkan balik. Selain itu, dengan berta'awuz,
a'udzu birabbil falaq. Jenis macam ini dan seumpamanya kita menghadirkan dalam diri keperluan kepada tunjuk ajar Allah dalam berdepan dengan gangguan syaitan yang tidak pernah berhenti mengganggu. Sungguh kita sangat memerlukan Allah, Tuhan yang menguruskan semua makhluk. Kita sudah cukup terdidik dalam berdepan dengan cabaran syaitan. Oleh itu, berta'awuz dengan lafaz seperti ini dapat membangunkan dalam diri bahawa kita adalah umat yang terdidik, dan umat yang terdidik dengan didikan Al-Quran adalah terselamat, dan syaitan tidak ada lagi kuasa untuk terus mengganggu. Kita ada perlindungan diri yang cukup kukuh untuk menghalang syaitan terus mengganggu. Okey, sampai di sini dulu ya. Sebelum saya mengakhiri, saya nak kongsi sikit di sini ya. Mengambil semula perkataan Ar-Razi dalam tafsirnya tadi bahawa kesempurnaan ta'awuz itu ada syaratnya. Yang pertama, kena ada ilmu, kena ada perasaan hati, kemudian kena diamalkan. 3 syaratnya menurut Ar-Razi ya. Kemudian saya sudah mengatakan sebelumnya bahawa Al-Quran itu adalah big data, adalah data terbesar yang perlu kepada analisis ya. Salah satu data Al-Quran di sini adalah ta'awuz. Sudah dikongsikan tadi berbagai jenis ta'awuz dalam Al-Quran. Tetapi yang menariknya di situ berta'awuz dengan lafaz jalalah Allah lebih banyak digunakan Al-Quran berbandingkan nama-nama atau sifat Allah yang lain, macam Ar-Rabb dan Ar-Rahman dan seterusnya lah. Jadi soalannya, kenapa lafaz ta'awuz lebih banyak datang dengan lafaz jalalah a'udzubillah berbandingkan nama-nama atau sifat Allah yang lain? Ya, kalau kita tengokkan lafaz jalalah ya, Allah itu memang menggambarkan langsung keagungan, kebesaran Allah. Jadi apabila kita membaca a'udzubillah, seolah-olahnya tidak ada lagi yang besar, tidak ada lagi yang agung di hadapan kita kecuali Allah. Semuanya kecil belaka. Syaitan kecil belaka. Seolah-olahnya syaitan memang tak ada lah. Jadi kalau kita membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, seolah-olahnya tidak ada di depan kita lagi kuasa. Syaitan itu kena enyah. Jadi kalau kita ambil tadi syaratnya Ar-Razi, kalau kita baca auzubillah, kita hadirkan dalam perasaan kita bahwa yang besar itu hanya Allah. Al-Mu'azzam huwa Allah, Al-A'zamu min Allah, Al-A'zamu min kulli syai'. Yang lainnya itu semua ma'adallahi fahuwa sagir. Selain daripada Allah adalah kecil belaka. Jadi syaitan akan larilah. Sebaik sahaja syaitan mendengar Allah, langsung dia lari. Syaitan memang takut kepada lafaz jalalah. Tapi kita kena ada keyakinan, kita kena ada perasaan hati. Jadi itulah pentingnya ilmu. Kita membaca dalam keadaan kita tahu artinya, kita boleh hadirkan kebesaran Tuhan melalui kepahaman kita kepada maksud ta'awuz. InsyaAllah syaitan akan lari pontang-panting. Saya rasa setakat itu saja dulu dan kita buka tanya jawab ya. Kalau ada yang nak bertanya. Jika ada soalan, tolong paparkan di skrin. Kita ada soalan dari saudari Atiqah Azhar. Ini penonton setia kita. Alhamdulillah. Soalannya, doktor, boleh ke nak jadikan ta'awuz sebagai zikir harian? Ya. Sebenarnya baginda Nabi telah memberikan contoh ya, bahawa ta'awuz ini pun boleh dijadikan sebagai zikir harian. Sebab baginda Nabi apabila dia bangun daripada tidur, dia tidak akan langsung terbang ke tandas. Dia langsung baca tadi dia la ilaha illa la ilaha subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jaduk la ilaha gairuk kan. Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha Allahu akbar kabira 3 kali, kemudian baca auzubillahi minas sami'ali minasyaitanir rajim min hamsihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu boleh dijadikan sebagai wirid. Sebab baginda Nabi pun jadikan wirid, tapi baginda Nabi jadikan dia wirid setiap kali bangun daripada tidur. Dan kalau menurut Imam Syafi'i pun jadi wirid apabila
kita membacanya selepas takbiratul ihram dan sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak jadikan wirid, sebab mungkin rumah yang kita duduk itu berhantu sikit, biasanya malam datang pocong dan saudaranya, bolehlah jadikan wirid setiap masa. Bacalah ta'awuz terus. Bacalah 30 kali ke petang dan malam, insyaAllah engkau akan terjaga, terselamat daripada gangguan syaitan. Tapi dengan Jadi syarat tadi dengan kepercayaan, dengan akidah dan iman, Ustaz. Betul. Kena ambil tadi pernyataan Ar-Razi. Kena ada ilmu, kena ada perasaan hati, akidah, iman, ya. Baik. Terima kasih Doktor atas jawapan. Semoga yang memberikan soalan yang bertanya tadi dapat satu poin yang jelas dan boleh diamalkan sehari-hari sebagai amalan harian. Jadi tak ada salahnya, cuma dengan iman dan akidah itu sendiri. Kita perlu perbetul iman dan akidah itu. Kalau ada kita baca tak menjadi, maknanya kita kena perbetul sebagaimana yang kita baca tadi. Okey, baik. Sekian. Mungkin ada soalan lagi? Setakat ini satu saja. Okey. Okey, baik. Tiada. Terima kasih kepada doktor atas masa yang diluangkan pada pagi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang dicurahkan, perkongsian yang sangat padat, banyak poin yang saya sendiri sebagai pembaca dapat banyak sekali poin, dan saya harap begitu juga dengan penonton-penonton yang berada di FB Live kita. Dan terima kasih juga tidak dilupakan kepada saudari Suhaila, juru bahasa isyarat kita yang dari awal hingga akhir bersama kita. Seterusnya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penonton. Diharap istiqamah kita ini hingga ke depan, minggu ke depan, episod ke depan, insyaAllah kita akan bertemu semula pada episod ke-7. Didoakan semoga doktor sihat sehingga kita dapat berkumpul lagi untuk minggu depan pada siri yang ke-7, insyaAllah. Setelah itu saya memohon maaf andai ada yang kurang dari kami pihak RSY USIM atas segala kesalahan teknikal, atau jika ada, atau hari ini sedikit kita terlambat sedikit, tak apa. Dan seterusnya marilah kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih doktor.